Kitabu Ahkamut Taharah. Ini suatu kitab pada menyatakan hukum bersuci. Bermula segala air yang sah buat bersuci dengan dia. Barang yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi, seperti air hujan dan air embun dan lainnya, dan air laut dan air sungai dan air mata air dan lainnya, atas barang mana sifat ada ia daripada asal kejadiannya. Kemudian adalah air, terbahagi ia atas 4 bahagi. Pertamanya, suci pada dirinya, lagi menyucikan bagi yang lainnya, tiada makruh isti'malnya. Dan iaitu air yang mutlak, daripada qaid yang lazim, maka tiada memberi mudarat qaid yang berurai pada keadaannya mutlak, seperti air telaga atau air sungai atau lainnya, dan keluar daripada qaid yang terurai, qaid lazim, seperti air tebu dan air nyur dan umpamanya. Yang keduanya, air suci lagi menyucikan, tetapi makruh isti'malnya pada badan orang yang ditakut atasnya penyakit sopak, atau air tambahnya, atau berkekalan tetapnya, dan iaitu air yang dipanaskan dia oleh matahari pada negeri yang panas, pada bejana yang menerima tukal, melainkan bejana emas dan perak. Dan makruh pula air yang sangat panas dan sangat sejuk. Dan yang ketiganya, air yang suci pada dirinya, tiada menyucikan yang lainnya, dan iaitu air musta'mal pada mengangkat hadas, iaitu air kali yang pertama pada wuduk yang wajib dan mandi yang wajib, atau air yang musta'mal pada menghilangkan najis, jika tiada berubah dan tiada bertambah pertimbangannya, kemudian daripada bercerainya, daripada barang yang ada ia, kemudian daripada dikira-kirakan qadar mengisap di basuhnya. Dan air yang berubah salah suatu daripada 3 sifat dengan sebab bercampur dengan sesuatu yang suci yang banyak berubahnya, yang menegah itlaq nama air atasnya, sama ada berubah pada hissi atau pada qadar, seperti campur dengan dia sesuatu yang menyamai akan dia pada sifatnya, seperti air mawar yang hilang baunya dan rasanya dan warnanya dan air musta'mal. Maka jika tiada menegah itlaq nama airnya, nama air atasnya, dengan bahawa adalah berubahnya sedikit dengan sesuatu yang suci, atau dengan yang menyamai akan air pada segala sifatnya, dan ditakdirkan menyalahi padahal tiada mengubah akan dia, maka tiada ditinggalkan sucinya, lagi menyucikan yang lain. Maka keluar dengan kata bercampur dengan sesuatu yang suci, yang bercampur dengan sesuatu yang suci, yang mujawar baginya, maka bahawasanya kekal ia atas sucinya, dan jika banyak berubahnya sekalipun. Dan demikian lagi air yang berubah dengan bercampur sesuatu yang tiada terkaya air daripadanya, seperti tanah dan kiambang dan barang yang pada tempat tetapnya dan lalunya, dan yang berubah dengan panjang masa diamnya. Dan yang keempatnya, air yang mutanajis, dan iaitu air yang jatuh najis padanya, sama ada berubah atau tiada, padahal kurang daripada 2 qolah. Ini jikalau adalah najis itu menajiskan air. Persalahan jika najis itu tiada menajiskan dia, yakni yang diistisnakan dia, iaitu bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuhkan dia, atau dibelahkan dia pada ketika hidupnya, seperti lalat dan kabur dan kala dan lipas dan cicak dan seumpamanya, jikalau tiada dicampakkan padanya atau dan tiada mengubahkan air. Demikian lagi najis yang halus,
tiada dilihat oleh mata yang pertengahan. Dan jikalau najis mughalazah sekalipun, maka sekaliannya tiada menajiskan sesuatu yang cair dan air. Adapun 2 qolah dan lebih, padahal berubah, maka najis ia. Dan kadar 2 qolah itu 500 rotol Baghdad. Dan dhabitnya pada tempat yang 4 persegi, 1 zira' serubuk dengan zira' anak Adam pada pihak panjangnya dan lebarnya dan dalamnya. Dan pada tempat yang bulat, maka 1 zira' luasnya, yakni mukanya, dan 2 zira' setengah dalamnya. Dan manakala adalah luasnya 1 zira', adalah kelilingnya 3 zira' dan 1 subuk zira'. Dan pada tempat yang 3 persegi, maka 1 zira' setengah lebarnya dan panjangnya, dan 2 zira' dalamnya. Ini satu fasal pada menyatakan sesuatu daripada ain yang mutanajis dan barang yang suci daripadanya dengan disamakan dia, dan barang yang tiada suci daripadanya. Bermula kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakan dia, sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia dan lainnya. Dan kafiatnya bahawa dihilangkan lebih-lebih daripada kulit dan pada darah dan daging yang pada kulit dan lainnya, daripada barang yang membusukkan dia dengan sesuatu yang tajam rasanya, dan yang kelat seperti tawas dan buah manjakani dan umpamanya. Dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati, memada ia, melainkan kulit anjing dan babi, dan yang diperanakkan daripada keduanya, atau daripada salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci, maka tiada disuci disamakan dia. Maka apabila disamak kulit yang telah terdahulu sebutnya itu, sucilah zahirnya dan batinnya, dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya, dan bulu bangkai dan tulangnya, dan bulu bangkai dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya dan lainnya najis sekaliannya, tiada suci disamakan dia. Dan dikendak dengan bangkai binatang yang hilang hidupnya dengan ketiadaan sembelih yang dimuktabarkan oleh syarak, seperti sembelih binatang yang tiada dimakan, seperti khimar dan baghal, dan yang disembelih dengan tulang, atau sembelihnya dan sembelihan majusi dan orang yang mahram pada sembelih perburuan, orang yang muhrim yang sedang berihram pada sembelih perburuan, maka tiada diistisna anak binatang yang disembelih ibunya. Apabila keluar daripada perut ibunya, mati ia dengan disembelihkan ibunya, tiada dengan sebab lainnya, kerana sembelihan pada sembelih ibunya. Maka jika keluar ia lagi hidup padanya, tafsil, jika padanya hayat mazbuh, halal dengan tiada sembelih. Dan jika hayat mustaqirrah, maka tiada daripada disembelihkan dia. Dan bangkai anak Adam suci ia, demikian lagi bulunya dan tulangnya. Ini suatu fasal pada menyatakan barang yang haram isti'mal pada bejana dan barang yang tiada haram. Dan haram atas lelaki dan lainnya isti'mal sesuatu daripada bejana emas atau perak pada makan dan minum dan lainnya, dan jika kecil atau sedikit sekalipun. Maka haram pencelak mata dan bekas celak dan penyulit gigi dan jarum dan sudu dan sisir dan bekas ukup dan umpamanya daripada emas dan perak. Dan haram berukup dengan dia, melainkan kerana darurah, seperti pencelak mata daripada emas dan perak, bercelak dengan dia kerana mencerahkan matanya dengan dia khabar tabib yang adil, tiada cerah matanya melainkan dengan dia
maka harus isti'malnya. Dan haram mengupah perbuat sesuatu bejana daripada emas atau perak, dan haram pula mengambil upahnya. Dan tiada wajib ganti atau orang yang memecahkan dia, seperti segala alat permainan. Dan seperti haram isti'malnya tersebut, haram pula menaruhkan dia dengan ketiadaan isti'mal pada kaul yang asah, kerana menaruh itu menghilangkan kepada isti'mal. Dan haram pula bejana yang disadu dengan emas atau perak, jika daripadanya sesuatu dengan dilintangkan atas api, dan jika tiada, maka tiada haram. Maka tafsir ini pada pihak isti'mal atau menaruhkan dia. Adapun perbuatan yakni menyadurkan dia, haram mutlaqa, demikian lagi memberi upahnya dan mengambil upahnya. Dan tiada haram bejana emas dan perak yang disadur dengan tembaga, dan umpamanya, jikalau dapat daripadanya suatu yang dilintangkan atas api, demikian lagi jika dikaratkan bejana emas dan perak sekira-kira menutup oleh karat zahirnya dan batinnya, maka padanya tafsil yang tersebut. Dan harus isti'mal bejana yang lainnya daripada keduanya, seperti bejana yakut dan marjan dan akik dan barang sebagainya. Dan haram memakai bejana yang ditampal dengan perak yang besar tampalannya pada uruf kerana perhiasan. Maka jika besar kerana hajat, harus dan makruh serta makruh, atau kecil pada uruf kerana perhiasan makruh itu, atau kerana hajat tiada makruh. Adapun tampal emas, maka haram semata-mata, tiada tafsil.